malam ini kan. Tak pernah sampai tuan. Dan kita juga ada sahabat-sahabat kita datang dari jauh dari Sya'alah, dari Kelang semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadi setiap belanja, setiap masa dan tenaga yang dikeluarkan. Sebab kita ingatkan diri kita dan sahabat-sahabat semua, kita mulakan dengan niat yang ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua ini tidak ada nilainya kalau tidak ada ikhlas. Jadi sia-sia. Jadi kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala keikhlasan di awal, di pertengahan dan di akhir. Semoga ilmu belajarnya bermanfaat insya-Allah. Jadi seperti yang kita tahu, soal hari ini sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tinggalkan dengan satu suspense pada bulan yang lalu. Satu bulan ya. Kita beberapa ingat lagi. So, siapa yang ingat last scene yang kita berhenti? Maksudnya kat kalau tadi itu dia bersambung. Kat mana? Ada seorang terselamat. InsyaAllah kita ada penonton yang setia. Last minggu lepas, bulan lepas kita cerita tentang Ashabul Ukhdud. Kita berulang. Ingat kita berulang budak yang berjuang sampaikan agama Allah dan dia akhirnya dibunuh. Dan kisah itu diceritakan surah Al-Buruj. Qutila Ashabul Ukhdud. Bila cerita benda ni, ada seorang lelaki, kita cerita kaum ni semua masuk Islam, masuk agama Tauhid. Dhu Nawas, ingat nama raja tu? Dhu Nawas. Ingat? Lupa tak apa ingat. Dia Dhu Nawas yang bunuh, yang bakar semua ni, yang diklaim dia Tuhan tu. Dia suruh gali parit, suatu Ashabul Ukhdud parit. Dia gali parit dan dia suruh semua dibunuh, suruh terjun dalam api kalau tak nak tukar agama. Dalam berlaku semua ni, satu kampung semua yang masuk Islam ni dibunuh, ada seorang lelaki dia melarikan diri. Dan kisah dia diceritakan secara detail juga dalam kisah antara ni Hisham menyebut nama dia adalah Daus Dhu Tha'laban. Daus Dhu Tha'laban. Dia ni berlari dengan membawa kuda merentasi jalan lumpur. Dia lari-lari dan tentera kejar dia. Tapi somehow dia escape lah, dia berjaya melepaskan diri. Dan dia lari sampai ke mana? Dia pergi ke Rom. Dia pergi kepada Kaisar. Dia tahu sebab ada raja. Sebab apa? Dia orang ni semua agama Kristian. Kristian pada masa tu yang rahib bawa dan ajar kepada ulam ni. Dan ulam ni sampaikan dakwah dia adalah agama Kristian yang ni tauhid yang betul, yang mengisahkan Allah SWT. Bukan Trinity, bukan ni semua. Tauhid yang betul lah. So dia cari Raja Kaisar ni, sebab Raja Kaisar ni Nasrani juga. So dia nak minta bantuan sebab yang bunuh dia Dhu Nawas ni Yahudi. Kalau kita ingat lagi macam mana Dhu Nawas ni boleh ada di Yaman, dapat berlaku di Yaman. Kisah dia bermula sebelum tu kan. Dia jadi ulang balik banyak. Tapi macam mana Yahudi boleh masuk ke Yaman dan tukar agama tempat tu, dan orang Kristian jadi inferior. Mereka hidup dalam ketakutan. Sebab tu rahib tu sembunyi. Dia ajar pun buat usaha senyap-senyap, buatlah macam ni. Dia buat diam-diam sebab kalau dia tahu kena bunuh. Dan memang lepas tu rahib tu digergaji sampai belah dua. Dan ulam tu tengok betul-betul, dan itu semua menjadi kekuatan bagi dia untuk berjuang sampai dia pun mati. So Daus ni nama dia, lelaki ni lari, dia pergi report kat Kaisar. Dia beritahu dekat Yaman, orang-orang kita yang ni Nasrani yang sikit ni, kita telah dibunuh. Dan bila dia terima agama Nasrani, Dhu Nawas bunuh kita. Kaisar dia dengar report ni, dia rasa macam dia kena bela. Tapi dia beritahu Yaman jauh, tempat Dhu Nawas tu jauh. Aku refer kes kau ke satu lagi raja, Najashi. Dia duduk di Habsyah, dekat sikit dengan Jazirah Arab, dekat dengan Yaman. So di atas dia diutuskan berutusan. Dia bagi tahu dalam surat, dia bagi tahu dekat Daus tu, negerimu terlalu jauh dari kami, tetapi aku akan menulis surat kepada Raja Habsyah kerana beliau juga beragama Nasrani dan beliau sangat dekat dengan negeri kau. So kau akan jumpa, kau akan dapat pertolongan daripada dia. So dia pun menulis surat kepada Raja Habsyah dan menyuruh beliau memberikan bantuan. Raja Habsyah dapat berita ni, dah dekat. Macam kita umat Islam bila kena kat kepala, kita rasa kebersamaan. Kita kena ada rasa. Nabi SAW kata kalau kita tak rasa, kita ada masalah. Dan Nabi kata siapa yang lam yahtam min amr muslim laisa minna, kita tidak bukan dari kalangan dia. Yang masalahnya kita ni, awal-awal tu kadang-kadang kita rasa kita selalu sangat banyak sangat berita yang tak terikut. Lama-lama kita jadi lantak lah. Itu bahaya. Syaitan pun cakap, kau boleh buat apa? Kau tulis
macam orang semua tak ada apa pun, hidup je lah macam biasa. Sampai kita lama-lama, sampai doa pun kita lupa. Cuba ya, orang banyak kali kita lupa doa. Allah salat lah, kita lupa masalah lain lagi ya. So kita kena selalu ingatkan. Dan antara waktu yang kita boleh ingat adalah salat. Bila imam baca doa, bila kita baca doa, maksudnya kita ingat balik. So itu dalam kita pun dalam surah ke apa semua. Tapi ya, kita ada satu bab yang kita kena ambil tahu urusan umat Islam. Itu kira macam satu requirement yang kita kena penuhi. Macam bayangkan, tak ingat kat sini kita share itu, baru-baru ni Rohingya ni dekat dengan kita, sangat dekat. Baru ni ada seorang dia ni buat apa, ibu kepada Ahmad Ammar yang meninggal di Turki tu. Dia datang ke tempat kerja, dia datang untuk minta sumbangan untuk sekolah Rohingya, anak-anak Rohingya yang menjadi pelarian dekat Malaysia ni, yang pakai kad UN tu. Mereka ni tak dapat pendidikan yang elok. Mak ayah dia orang kerja petik besi, cuci kapal apa semua, dia nak pergi sekolah. Dan orang Islam susah nak tolong, nak bagi masuk sekolah susah, nak bagi ruang kat masjid mengajar susah. Adalah halangan-halangan dia semua. Dan mereka di-offer oleh Kristian untuk guna gereja, untuk guna ni secara cuma dapat makan. So mereka pergi ke arah tu. Masjid ni diusahakan, nanti diusahakan untuk buat sekolah dan boleh support budak-budak. Dan beritahu, dalam masa di situ saya baca lah balik pasal Rohingya. Rupanya United Nations dalam dia punya deklarasi bagi tahu, ya, walaupun kita tak adalah 100% simpah ataupun beriman kepada apa yang disebut, tapi dia kata komuniti yang paling tertindas di atas muka bumi sekarang ni adalah orang Rohingya. Orang Rohingya, dan dia dekat dengan kita. Dan mereka ni muka mereka lebih kurang macam orang Bangladesh, orang Myanmar, yang kita most of the time kita pandang rendah. Kita punya culture such way gitu macam tu. Dan mereka ni, baru ni saya pergi satu restoran, budak umur dalam form 1, form 2 kerja waiter sekarang. Cuba kalau kita bayang kalau adik kita atau kita sendiri mengalami nasib ni. Dan kita akan cuba reflect dengan kisah yang kita nak cerita ini, kisah Abraha. Dan kita bisa gajah kan. Dan kadang-kadang kita baca pun dalam dorang kaya Allah berkata Ashabil Fil, just macam tu, tak tahu apa story di sebalik tu. Dan kita pun tapi tahu je lah, adalah gajah datang dulu tu semua tu. Apabila datang Air Force attack, semua mati. Tak tahu apa cerita di sebalik tu. Rupanya ada passage, kenapa Allah rekodkan cerita tu dalam Quran. So orang Rohingya ni, di sana sekarang ni, gadis-gadis dijadikan tawanan, dijadikan hamba seks. Mereka dilakukan dengan sangat teruk. Sudah, orang-orang muda lelaki semua dibunuh, semua banyak benda berlaku dekat dengan kita. So kita ambil tahu usaha Islam semua tempat kita kena ambil tahu. Kadang-kadang orang cakap apa boleh buat, tak ada apa pun, kita tak boleh terpengaruh dengan benda tu. Kita kena sentiasa rasa sayang dan kita kena doa kepada kita sentiasa, insya-Allah. Dan kita juga akan cerita di akhir kisah Abraha ni, bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Fil tu. Kita lihat hari ni macam Islam semakin hari semakin susah keadaan dia. Macam kita tengok Mesir, nanti macam dah boleh senyum sikit lah. Lepas tu makin susah, makin teruk, makin tak boleh. Ini makin boleh gerak ke depan sikit. Dan kita dah mula rasa putus asa. Dalam surah ni Allah akan bagi tahu bagaimana Allah meneruskan urusan dia. So dia bagi tahu kat apa dekat Najasyi. Najasyi hantar tentera dengan kekuatan 70,000 orang tentera. Siapa ketua dia? Ini kena ingat ni nama-nama ni kita cuba ingat. Kita boleh ingat mana pelakon, kita cuba ingat. Aryat ni general perang, tentera ketua yang dihantar oleh Najasyi pergi lawan Dunawas. Dalam tim Aryat ni ada seorang lelaki nama dia Abraha. Abraha ni adalah general tentera dalam squad tu yang pergi ke mana? Ke Yaman untuk pergi bela nasib orang Nasrani yang dibunuh. 70,000 orang tentera zaman tu besar. Sangat besar. It's a massive punya army. So dia hantar, dia pergi, orang-orang yang bersama dengan Dunawas ni yang bunuh orang Nasrani, bunuh orang Islam dulu ni, ucap kacil lari. Hantar Dunawas atau dia mati macam ni, dia lari ketakutan, dia bawa kuda dia masuk ke laut, cetek kemudian tenggelam dan mati lemas. Macam tu dia habis. Tak best kalau buat orang tak best macam tu. Mati-mati dah. Dia mati. Aryat masuk dan dia take over governance. Dia jadi ketua dia tu. Dia jadi raja. So bila dia raja, dia transform semua jadi Nasrani balik.
So orang Habsyah ni, Afrika ni, Habsyah ni kat mana? Kat benua Afrika. So mereka datang dan mula menetap di Yaman. Masa berlalu, beberapa lama Aryad memerintah, Abraha mula buat projek untuk kudeta. So dia jenis tentera. Dia mula rasa dia tak puas hati dengan Aryad punya pemerintahan. Aryad ni tegas. Orang ni tegas, straightforward, dan dia nak take over sebab dia ada aspirasi dia. Macam sekarang kita ada Agundun dan semua aspirasi dia. Dia ada target yang dia nak capai. So dia buat apa? Bila dicetuskan konspirasi speculation ni, orang di Yaman tu mula berpecah. Ada yang ikut geng-geng Aryad, ada yang geng-geng Abraha, dan mereka mula bergaduh. Bila bergaduh ni, biasa orang politik dia tahu macam mana nak handle benda ni kan. Abraha bagi tahu dekat Aryad. Siapa Aryad? Raja sekarang. Abraha siapa? Jeneral tentera. Macam Sisi ya. Dia beritahu sesungguhnya, dia beritahu dekat Aryad, janganlah engkau melagakan orang Habsyah kerana ia akan memusnahkan mereka. Dia beritahu dekat Aryad. Datanglah kepadaku dan nescaya aku akan datang kepadamu. Barang siapa di antara kita berdua yang mampu mengalahkan, maka pasukannya hendaklah bergabung kepadanya. Dia kata kita buat deal sekarang. Kita tak nak hidup dalam keadaan berpecah macam ni. Sentiasa masalah. Kita macam Mesir, macam banyak negara yang setiap hari demonstrasi, setiap hari berlaku pertumpahan darah perang, tak selesai. So Abraha dia kata, jom kita settlekan isu ni sekarang. Aku dengan kau 1-1 fight. Siapa menang, semua orang kena ikut yang menang. Dan Aryad ni dia setuju. Dia kata okey, kita settlekan isu ni, kita lawan 1-1. Okay, Abraha dia kata dia jahat. Kita dah deal ground 1-1. Tapi Abraha dibuat deal dengan dia punya pembantu dia. Dua orang, dia beritahu aku akan lawan dengan Aryad. Kalau kau nampak siapa kalah, kau masuk dulu dia. That is the deal. Dan jangan silap benda ni. So the deal, Aryad datang. Aryad ni orang yang tinggi, handsome, gagah besar tubuh dia. Dia datang yang membawa tombak. Abraha ni orang ni cabi, rendah dan macam gempal sikit lah. Dia datang dan berlawan. Bila Aryad ni tinggi, dia smash sekali je, terpotong hidung Abraha. Sebab tu Abraha digelar Abraha Al-Ashram. Abraha Al-Ashram, kita kata dia akan sebut Abraha Al-Ashram. Al-Ashram ni apa? Yang terpotong hidung, yang terobek. Bila itu berlaku, dalam kitab sirah bahkan disebutkan tentang nama pembantu dia, Atauda nama dia, Atauda. Dia datang dan dia terus bunuh Aryad. Bila dibunuh Aryad, bila berlaku hukum semua ni, rules are no anymore, tak dipakai lah maksudnya. Sekarang siapa hidup? Abraha hidup. So dia take over government. Dia naik, dia menggantikan Aryad. Aryad punya pengikut semua dah deal tadi kan, siapa menang kena ikut. So dia orang semua masuk bawah Abraha. Kes ni sampai ke telinga Najasyi. Najasyi sangat marah. Dia kata siapa yang pergi bunuh tanpa arahan aku. Dan dia bersumpah untuk bunuh Abraha. Abraha buat apa? Kalau kita silap, detail ni mungkin tak penting, tapi dia buat apa? Dia ambil, dibotakkan rambut dia, dia ambil tanah daripada Yaman dan dihantar kepada Najasyi, bagi tahu dia buat ni sebab untuk kebaikan. Untuk dia nak memajukan Yaman dan dia nak wujudkan pemerintahan yang hebat. Dan dia minta ampun dan dia suruh Raja Najasyi pijak tanah tu supaya tidak berlaku sumpah tu ke atas dia. Dan Najasyi buat, dan Najasyi kata okey, sekarang kau follow aku punya order. Jangan buat satu benda yang berlebih. So Abraha secara officialnya jadi kudeta yang berjaya lah. Kudeta yang berjaya. So dia pun ada aspirasi. Dia naik his governance, dia sangat tegas orang dia. Yaman ni dulu sangat maju. Kalau ingat dulu kita cerita dulu Jurhum, ingat lagi lama dah ni, tahun 2013. Mereka sangat maju sampai datang banjir, datang kemarau. So Yaman dah mengalami krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan yang teruk. So Abraha dia nak buat reform. Kalau kita kata macam contoh Mesir kan, kita nak reform ekonomi dia, kita nak fix balik, kita nak jadikan dia makmur balik, bersih semula macam tu. Dan dia ada contender, dia ada pesaing. Dia tengok Mekah. Dia tengok Mekah. Dalam tempoh Yaman ada masalah ni, Hashim. Siapa Hashim? Moyang kepada Nabi SAW telah mengambil kesempatan itu untuk memperkenalkan trade journey, Rihlat Asyita wa Saif ni semua ni, sampai Mekah jadi makmur dan maju.
Dia take over that void punya time zone tu. Bila Yaman masalah, so dia take over dan dia jadi hub ekonomi dan juga hub religious. Orang semua datang ke Kaabah, ada berhala kan, macam happening lah. Dan Abraha dia nak macam tu juga. Dia buat satu mega project, nak buat satu mercu tanda supaya orang boleh datang balik ke Yaman dan dia nak angkat balik status Yaman. Dia buat satu projek nama dia Qulais. Dia buat satu gereja yang besar nama dia Qulais. Dia buat gereja sebab dia sebelum kita cerita pasal gereja ni, event tentera bergajah ni, Al-Fil, Amul Fil ni, dia ada signifikan yang sangat besar dalam sirah. Satu, itu adalah petanda yang Allah SWT aturkan nak bagi isyarat akan lahir utusan Allah SWT yang terakhir. Dan bila berlaku peristiwa Abraha gajah ni, 55 atau 60 hari lepas tu Nabi SAW lahir. Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Yang kedua, Allah rekodkan surah dalam Al-Quran cerita tentang event ni. Tapi Allah SWT cerita pada hari kejadian. Apa yang sebelum tu kita kena patah balik pada buku-buku sirah dan sejarah. Dan kita kena belajar. Kita kena tahu sebab kita boleh tahu banyak cerita-cerita pengaruh di TV semua kita boleh hafal. Kita boleh tahu all the details yang kita boleh debat kan. Kita awak tadi buat ni dulu, buku semua kita jadi just for the movie. Ini kisah-kisah yang memang berlaku. Dan dia ada signifikan yang besar. Arab dia tak ada kalender. Dia tak ada kalender macam kita. Sebab tu hatta Nabi SAW punya tarikh lahir pun mereka ada khilaf. Ada 12 hari bulan, ada 9 hari bulan, ada 8. So most probably memang even confirm dia orang tak pernah buat celebration birthday semua lah. Chicken recipe potong semua tak ada. Tak ada dalam rekod. Sebab tu sahabat semua yang tak ada buat event tu yang kita buat kan. Tak ada, sebab tu tidak dikenali. Sebab tu kadang-kadang ada khilaf umur sahabat ni berapa, ada perbincangan umur ni berapa. So mereka tak ada rekod kali ni. Tapi tahun mereka rekod. Dan tahun bagi kalangan, bagi orang Arab ni, peristiwa gajah ni satu peristiwa yang besar. Macam mana kita, contoh kalau kita dalam kita punya history, contoh kita zaman sekarang 9/11. Kita semua akan tengok ini adalah satu benchmark, satu event yang besar. Kita semua akan, masa 9/11 kau kat mana? Kau dapat berita ni macam mana? Cuba ingat. Macam saya ingat lagi, macam mana saya dapat berita kapal terbang masuk dalam bangunan tu. Masa tu pagi, semua orang, dan semua orang akan jadikan dia sebagai satu benchmark. Oh, berlaku sebelum tahun gajah, oh berlaku selepas tahun gajah, berlaku pada tahun gajah. Macam kita, biasanya kalau reporters ke, kita baca news, dia orang cakap before 9/11, after 9/11. They have this macam benchmark. So, Amul Fil, tahun gajah ni dia lah benchmark yang besar dan Arab cerita sampai turun-temurun. Sebab Allah tanya, alam tawakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Aku bawa semua bukti ni. Dan Allah tanya sendiri, kau ada masa tu kan? Kau tengok kan? Burung datang, kau tengok kan? Macam nak hancurkan. So Quraisy ni dia tengok kan benda tu? Dia tengok. So Allah tanya dan dia sepatutnya dia betul, itu berlaku. Tapi mereka ada yang masuk Islam, ada yang terima, ada yang tak terima. Jadi kita cerita dulu, detail cerita. Dia buat Qulais. Dia buat Qulais ni dengan material yang paling terbaik dan mahal. Daripada barang-barang yang terbaik yang dibuat besar, mega structure, dengan harapan dia nak take over Kaabah. Lepas dia buat event tu, lepas dia buat Qulais tu, dia hantar surat kepada Najasyi. Nak beritahu Najasyi dia nak kata Najasyi, aku telah buat satu building yang tak pernah ada dalam kau punya empire dan ini bakal menggantikan Kaabah. Dan berita diberitahu Najasyi ini sampai kepada orang Arab Quraisy. Orang Arab Quraisy dia sangat memuliakan, ataupun orang Arab di Mekah tu sangat memandang mulia dan tinggi pada Kaabah. So bila dia dengar berita ni, ada seorang lelaki, dia mula lelaki detention. Dia orang nak gantikan Kaabah. Dia buat apa? Dia travel jauh daripada Mekah pergi ke Yaman. Dia masuk dalam Qulais, dia buat Islam. Dia ceritakan sendiri di dalam tu. Dia pergi, dia buat Islam. Ada riwayat lain beritahu, lepas tu dia ambil dan dia satu dekat. Dia nak beritahu, kau punya Qulais ni dah level dia. Ke Kaabah. Dan dibalik semula ke Mekah. Pagi tu orang discover. Dan berita ni sampai kepada Abraha. Ada orang datang dan buat ni. Dan dia pula bukan dia buat diam-diam. Dia beritahu aku dah buat macam ni. Hebat lah semua kan. Dia sebangga lah sebab daripada mereka dibuat tu satu jihad. Satu tunjuk solidariti pada Kaabah.
Abraha jadi tension. Sebab dia punya mega project. Kalau kita ada mega project orang datang buat macam tu, kita akan rasa macam dihina kan. So dia buat cuma satu point. Jadi kita cerita tentang benda ni tak Islamik. Allah SWT tak bagi kita pergi dan dosakan. Kalau semua ada Quran, cuba tengok surah Al-An'am ayat 108. Allah SWT beritahu apa? Surah Al-An'am ayat surah yang ke-6 ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha aduwwan bighairi 'ilm. Janganlah kamu cerca ataupun menghina Tuhan, benda-benda yang mereka sembah. Takut nanti mereka akan hina Allah tanpa bighairi 'ilm, tanpa ilmu. So Allah tak bagi kita hina. Kita dah dakwah ke apa semua kan. Kita ada multiracial, multi-religious community dekat Malaysia ni terutamanya. Dan kita kena jaga benda ni. Kita tak boleh make joke patung tu, patung ni, berhala ni. Itu bukan daripada adab Islam. Nabi SAW, Allah SWT beritahu jangan hina agama mereka. Sebab naturally bila satu orang hina kita, secara naturally kita akan rasa nak balas balik. Dan kadang-kadang kita balas, kita melampau sampai kita sebut melampaui batas. Dan kita lihat hari ni dunia Facebook, YouTube, boleh tengok non-Muslim dia hina Allah dekat situ dengan sangat jijik dan turut. Kita makin sangat rajin nak baca. Walaupun video tu tak adalah hina agama lain semua, tapi that is the culture. Lagilah kalau kita hina, lagi-lagi kat Malaysia ni kan, kita kena sangat berhati-hati. Jangan terpengaruh dengan semua tactical politik. Orang ni nak korang nak bela agama, korang nak bela tu, nak bela ni. Kita kata buruk ke agama orang, kita persenda ke agama dia, itu semua bukan daripada Islam. Mungkin kita boleh juga kiaskan peristiwa dia pergi buang air besar dalam Kudays tu macam orang letak kepala khinzir di satu masjid dulu kan. Satu penghinaan. Kita tak boleh terima. Kita tak boleh lah pergi letak balik kepala lembu dekat mana-mana. No. Islam tak ajar. Dakwah kita sampaikan. Mereka tak terima, dah. Jangan itu kat pihak. Ini semua bukan daripada Islam. Bila dia buat benda ni, Abraha dia sebenarnya tengah tunggu modal juga. Nasrah macam mana Kaabah ni. Sebab bila dia buat pulas tu tak dapat sambutan sangat. Satu, sampai di Mekah semua dah ada. Bahkan Hashim, moyang Nabi SAW, dia punya kebajikan kepada jemaah haji sangat marvelous. Zaman sebelum tu dia bagi sup dia biasa. Zaman Hashim dia tambah roti, dia crush. Perbuatan menghancurkan roti dan masalah sup tu disebut Hashim. Sebab tu dia dapat nama Hashim tu. So orang datang rasa kebajikan, air zam-zam pula baru ditemui semula kan. Siapa yang temu? Abdul Muttalib. Kita cerita panjang lebar itu macam mana air zam-zam digali semula selepas beberapa ratus tahun ditimbus oleh Puak Jurhum, Puak Khuza'ah masuk. Macam orang nama ingat semua jadi sahabat. Okay? Air zam-zam lagi. So tempat tu dah best. Orang tak nak pergi sampai ke Pulau tu, tak ada apa kan. So dia pun dapat modal. Dan dia announce kita punya rumah ibadat dan rumah keagungan kita telah dihina. Dia kumpulkan seramai 60,000 orang tentera. Dan 60,000 pada zaman itu sangat besar. Sangat besar. Dan dia seorang general tentera, dia sangat pandai. Dia seorang strategis. Dia tahu macam mana nak kuasai, nak attack orang-orang di Mekah ni. Dia kan datang daripada Afrika. Salah satu binatang yang ada di Afrika dan tak ada di Arab ialah gajah. So Arab bila tengok gajah, dia kata dulu ni apa benda alien mana dia bawa kan. Macam satu kampung tiba-tiba bulldozer masuk. Selama je benda-benda lalu tiba-tiba satu bulldozer masuk besar. Huge macam what is this? So dia pun kumpul dan tentera dan dia add on dalam dia punya tentera tu gajah. Yang ni tak pernah berlaku dalam sebarang misi ketenteraan di Arab. So dia tahu yang ni akan buat orang Arab tengok dia dah rasa inferior. Berapa ekor gajah ada khilaf. Tapi setakat baca tak tahu mana yang kuat. Yang kata ada 13 ekor gajah, ada yang kata satu ekor gajah. Alfi, sebab Quran sebut Alfi. Alfi ni singular. Good elephant. Dan gajah ni ada nama. Macam kita bagi nama kucing, comok tu semua. Gajah ni ada nama. Nama dia Mahmud. Nama sedap kan? Ada siapa nama Mahmud? Nama dia Mahmud.
gajah ni, dia is well trained punya gajah. Dia bukan gajah dia memang betul-betul train, dan dia ada dia punya driver dia, pilot dia. Nama dia Unais. Dan ingat nama Unais ni akan datang di hujung cerita ni nanti. Okey, Unais. Dikumpulkan tentera ni semua dan dia bergerak dengan misi nak runtuhkan Kaabah. Dia bergerak dengan bala tentera yang kuat dalam perjalanan. Bila tentera sebesar 60,000 bangkit dengan gajah semua datang, berita ni tersebar luas di sepanjang Jazirah Arab. Dan semua kabilah-kabilah yang ada ni, kampung-kampung semua ni, mula bangkit dan mereka rasa mereka kena bela Kaabah. Dan mereka rasa itu satu perjuangan yang mulia, mereka kena pertahankan Kaabah. Dalam perjalanan tu, kampung pertama yang Abraha lalu, Dhu Nafar, adalah ketua dia. Seorang lelaki nama dia Dhu Nafar. Mereka lawan dan mereka kalah mudah, kalah teruk. Dhu Nafar ni dijadikan tawanan. Jangan keliru, Dhu Nawas yang dah mati tu, Dhu Tha'laban yang pergi report tu, ni Dhu Nawas. Dhu Nafar. Yang ajar pun dah keliru. Dhu Nafar. Okey, Dhu Nafar. Dia ketua kabilah. Ada nama kabilah, apa keturunan semua diceritakan, tapi tak buat. Bila dia ditangkap, dia nak kena bunuh. Bila dia nak kena bunuh, dia sebut satu perkataan kepada Abraha. Dalam Ibn Hisham ni, banyak story yang dia riwayatkan, dia pakai syair. Itu antara. Ibn Hisham adalah ringkasan kepada Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni sangat besar dan kebanyakan, dan kitab tu dah hilang, dah tak ada dalam simpanan, melainkan sedikit. Dan ulama jumpa yang sedikit tu dan dia compare, memang betul Ibn Hisham ringkaskan daripada Ibn Ishaq. Dan Ibn Hisham ringkaskan daripada Ibn Ishaq, dia buang syair, dia buang banyak benda, riwayat-riwayat, narration semua ni, dan dia ringkaskan. Yang dia ringkas ni kan pun ada banyak syair. Sebab Arab culturally, dan mereka memang, kita sebut hari kan, sebut kan, mereka sangat menggunakan syair. Dan syair ni macam teknologi zaman tu lah. So kita ni, kita mengilahi semua iPhone, semua Samsung, Nokia lagi ada Nokia. Yang kita rasa inilah the mainstream. Siapa tak ada ni macam backward macam tu. So syair pada zaman tu adalah satu benda yang sangat, hatta kalau kita ada sahabat-sahabat kita yang mungkin belajar kesusastraan Arab jahiliyah punya history, punya keturunan, mereka rekodkan dalam bentuk syair. Satu orang yang belajar bahasa Arab ni, yang power ni, yang jenis pergi belajar syair ni kan, biasanya kalau belajar syair dia boleh kena stroke. Tapi memang itu salah satu subjek yang kami kena ambil, dan subjek itu memang sakaratul maut. Sangat payah. Kau kena pergi cari budak syair, buat sosial, tolong ajar, apa-apa, pergi tak boleh jawab kan. Tapi itulah nilai yang Arab ada. Bayangkan itu dah complicated, dah power Quran datang, Quran lagi hebat. Dan Arab macam, kita dah power dah, kita punya bangsa syair, Quran ni kita tak boleh buat. Allah challenge bawa satu ayat pun tak boleh. Sedangkan mereka boleh buat couple song. Mereka ada event macam Academy Fantasia macam tu, mereka buat siapa yang terbaik akan digantung syair dia di Kaabah. Mungkin bangga kalau macam kita buat logo kemerdekaan jadi dipilih kebangsaan ada dekat KLCC. Wah, buat dia orang macam tu. So syair ni banyak lah di sini, dalam cerita-cerita ni diselitkan dalam syair dan sebagainya. Dhu Nafar ni tadi, dia adalah tentera yang kuat. Dia bukan biasa-biasa, dia kuat. Dia lawan, dia kalah teruk. Dan Abraha senang-senang dia take over sebab tentera dia besar dan dia ada gajah dan sebagainya. Bila nak kena bunuh, Dhu Nafar sebut, Tuanku, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba yang bukan ini. Dia kata, Tuanku, janganlah engkau membunuh aku kerana aku boleh menjadi petunjuk jalan menuju ke negeri Arab. Dia minta tolong, jangan bunuh. Kau boleh bunuh aku, ada manfaat. Jangan bunuh aku, tolong. So Abraha ni dia ada diplomasi dia lagi. Okey, tak apa, tak payah bunuh, kita jadikan dia tawanan perang. Dan benda tu juga menjadi modal untuk meningkatkan reputasi dan kegerungan pihak lawan yang lepas-lepas ni. Sebab dia nak sampai tu jauh, nak sampai ke Mekah tu, dan perjalanan tu masih jauh. Dia dah ada ni, siapa tadi? Dhu Nafar. Dia pergi next station, bandar yang seterusnya, Nufail. Nufail ni seorang lagi ketua. Dan dia pun kumpulkan kaum dia nak lawan. Straight set lah, senang. Kalah. Nufail pun kena tangkap, dan Nufail pun sebut benda yang sama. Tuanku, jangan bunuh, bagi can, jadikan berjalan tu semua. Dan ditahan, dijadikan tawanan perang. Sekarang Abraha, lalu orang semua dah tak kacau.
Semua tahu, aduh, yang ada di dalam tu pun 2 tahunan perang, tentera yang dah hebat lah, kalah lah. Macam kalau kita nak bagi contoh, kalau tim bola kita nak lawan, tim tu dah kalahkan tim yang di tangga pertama dan tim tangga yang kedua. Kita ada kat bawah sekali nak masuk Division 1 dah, tak ada lawan dia. Manchester United ada lagi NPL lagi ada. Nak lawan. So bila macam tu Abraha lalu orang semua datang, tak halang. Sampai di Thaqif, satu tempat di dekat dengan Taif, di Taif. Dekat situ ada seorang lelaki nama dia Nufail tadi dah apa? Dah kalah. Sampai di Taif ada seorang lelaki nama Mas'ud. Taif ni dia orang treat lain. Bila sampai tentera Abraha, mereka sambut. Mereka kata, kami adalah hamba kepada Tuanku, kami submit kepada Tuanku. Dialog dia sebiji, Tuanku, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba yang mendengar dan patuh kepadamu. Kami tidak mempunyai alasan untuk menentangmu. Dia orang beritahu, tak, kami takkan halang. Okey, sebab apa Taif dia orang tak halang? Siapa ingat ni memang power. Kita nak cakap pasal berhala-berhala ni, dia ada station, ada branch semua. Dekat Taif ada satu berhala nama dia Al-Lat. Al-Lat, berhala yang besar dan hebat yang diorang letak di Taif, dan mereka buat seperti Kaabah di situ. Dah ada branch dah. So mereka tak memerlukan Kaabah ni di Mekah ni, mereka tak perlukan. Jadi mereka kata, kami dengan tu tak ada kaitan. Yang tuan pun nak serang tu, yang tu bukan ni. So kami akan tolong, dan mereka supply seorang GPS, seorang penunjuk jalan, pakar. Dia tahu semua sila belok jalan, dan dia tahu mana nak kena kontak. Networking semua dia tahu. Nama dia Abu Ridha. Abu Ridha. Syekh Abdul Nasir Jangda waktu dia cerita pasal benda ni, dia kata dalam Bidayah wa Nihayah, dia kata Ibnu Kathir sebut cerita kaum Thamud. Kaum Thamud Nabi Saleh. Zaman tu ada seorang lelaki nama Abu Ridha juga. Okay. Apa persamaan dia? Abu Ridha ni untuk tentera Abraha dihantar sebagai penunjuk jalan. Dalam perjalanan, dia jalan, maksudnya dia restu dan dia membantu tentera untuk bunuh. Macam kita hari ni, contoh kalau kita ambil US nak serang Iraq, Kuwait bagi lapangan terbang untuk serang, atau bukakan pintu sempadan untuk jalan. Macam itulah dia. Abu Ridha ni bawa tentera Abraha sampai di satu tempat nama dia Al-Mughammis. Al-Mughammis. Apa jangan saya sekali GPS tak? Al-Mughammis ni sampai ke situ Abu Ridha jatuh sakit dan mati. Dia mati. So penunjuk jalan dah mati. Kita skip sikit. Di akhir cerita ni, lepas kita tahu cerita ni Allah beritahu tentera ni semua teruk kalahan. Orang Arab, dia orang pergi cari balik apa yang tinggal, jejak-jejak tentera Abraha datang, dan mereka jumpa kubur Abu Ridha. Sejak hari itu kubur dia jadi tempat orang lempar batu, tempat orang ludah, tempat orang buang najis, tempat orang buang sisa haiwan. Sebagai mereka tunjukkan protes, ini adalah pengkhianat kepada negara, pengkhianat kepada agama. So Abu Ridha ni dia pengkhianat. Kisah yang Ibnu Kathir sebut Thamud pun sama. Abu Ridha tu pun pengkhianat juga. Pengkhianat juga. So Abu Ridha ni, lepas tu Arab sentiasa menjadikan kubur dia sebagai tempat penghinaan, sebab dia telah membelakangkan kubur daripada Kaabah. Ibaratnya dia telah mengkhianati Kaabah rumah. Sebab tu kita kena kenal betul-betul siapa pengkhianat dan siapa pejuang. Kadang-kadang kita punya sejarah dia silap mata sikit. So kita kena betul-betul ambil maklumat. Lagi kita hidup di zaman fitnah ilmu. Kan dalam surah Al-Kahf tu ada 4 fitnah yang besar. Dalam fitnah ilmu, masa ni kita dapat maklumat hari ni orang yang baik kita cakap jahat, orang yang jahat kita kata baik. So kita kena minta Allah SWT tunjukkan mana yang betul, mana yang salah. Jangan tersalah ikut nanti jumpa di destinasi yang sama dengan orang yang kita ikut. So Abu Ridha ni mati. Mereka dah ada perlawanan Nufail dengan Zunafar, dan mereka sampai di sempadan Mekah, dan mereka park semua gajah, semua tentera parking kat situ, dan mereka siap sedia untuk masuk ke dalam nak attack. Sebelum tu kita akan baca dalam semua style perang Arab, mereka akan hantar utusan. So Abraha dia hantar seorang utusan.
Nama dia Al-Aswad. Al-Aswad bin Maqsud. Dia ni orang Habsyah, orang Afrika. Nak masuk? Boleh tengok lagi juga pagi insyaAllah. Dia hantar seorang lelaki yang dia Aswad bin Maqsud untuk bagi, dia hantar suruh pergi cari ketua Quraisy. Dia nak jumpa. Maksud ni Aswad ni dia masuk, dia buat apa? Dia pergi buat kerosakan. Dalam syair dia ceritakan dia pergi, dia bunuh unta betina, ada banyak susu, dia pergi bunuh. Dia rosakkan tanaman orang Arab, dia pergi rosakkan rumah-rumah. Dia buat masalah. Dan dia ambil 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Dia rampas. Okay. Yang baru datang ni macam masuk wayang separuh jalan lah. Saya kena dekat tengah lah. Okay. Kalau nanti kena CCD dibuat. Kita cari buku sirah insyaAllah. Okay. Dia masuk, dia buat kerosakan. Lepas tu Abraha hantar seorang lagi utusan nama dia Hunata. Dan dia bawa satu mesej, dia bagi tahu sesungguhnya